Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua sentiasa berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Iaitu kemahiran tata bahasanya ialah ayat tunggal dan ayat majmuk, di mana kamu akan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk ini untuk membina ayat dan juga perenggan, ya. Jadi untuk itu murid-murid, ya, sebelum kita pergi lebih lanjut jadi sila rujuk, ya. Cikgu nak kamu rujuk buku teks, ya, jilid 2 muka surat 78, ya, 78 dan juga 79, ya, 78 dan 79, ya. Dengan tajuknya ialah Alice yang baik hati, ya, di mana di dalam ini nanti akan kita lihat ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi cikgu harap kamu masih ingat lagi, ya, tentang tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah dipelajari sebelum ini, iaitu ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat, ya. Contohnya, ya, cikgu bagi satu contoh ayat tunggal, ya. Lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Jadi subjek dia ialah lelaki gemuk itu, predikat dia ialah sedang menembak burung. Itu contoh ayat tunggal, ya. Ayat tunggal juga dikenali sebagai ayat mudah, ya, ataupun ayat selapis. Manakala ayat majmuk pula ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal, ya, yang disambungkan dengan menggunakan kata hubung, ya. Contoh kata hubung ialah seperti, atau, dan, kecuali, sambil, dan sebagainya lah, ya. Jadi nanti kita lihat, ya, dalam teks tersebut. Okey murid-murid, ya. Jadi dalam buku teks kamu, ya, kamu, ya, sila rujuk, ya, dalam buku teks, ya, muka surat 78 dan juga 79, ya. Okey murid-murid, ya. Jadi adalah diharapkan di akhir pembelajaran nanti kamu dapat menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk ini untuk membina ayat dan juga membina perenggan, ya. Okey, kita lihat sama-sama, ya. Ini buku yang, ya, muka surat yang akan kamu gunakanlah, ya, di mana dalam muka surat tersebut kamu diberikan gambar dan juga maklumat serta contoh, ya, contoh ayat tunggal dan juga ayat majmuk, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar di sini. Jadi ini bermaksud ada 6 perenggan lah. Kamu kena buat 6 perenggan, ya. Jadi mari kita lihat sama-sama, ya. Okey, ini gambar yang pertama, ya. Maklumat yang diberi ialah makan malam jiran mereka memangku anak kecil. Okey. Jadi ayatnya ialah Alice makan malam bersama dengan keluarganya di restoran Kantan. Dia di meja sebelah, jiran mereka Puan Siti sedang duduk sambil memangku anak kecilnya. Okey. Jadi ada perkataan yang dimerahkan di situ, ya, iaitu ini
menunjukkan kata hubung. Di meja sebelah, jiran mereka Puan Siti sedang duduk sambil memangku anak kecil. Ini ialah ayat majmuk, di mana ayat ini disambungkan dengan menggunakan kata hubung. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Maklumat yang diberi ialah anak kecil menangis. Kalau kamu lihat di sini, anak kecil sedang menangis, cuba memujuk. Siapa yang cuba memujuk dia ialah ibu dia lah, Puan Siti yang duduk di sebelah tu tadi. Terus menangis, walaupun dipujuk, ianya terus menangis. Anak kecil tersebut terus menangis. Jadi ayat dia, anak kecil itu menangis. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam, tetapi anak itu terus menangis. Dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Di sini ada makanan kan? Sebabkan anak dia menangis, dia tak dapat menikmati makanan tersebut. Jadi di sini anak kecil itu menangis. Ini ayat tunggal. Ayat tunggal. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam, tetapi anak itu terus menangis. Ini adalah ayat majmuk. Kerana ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung ini. Kerana kalau kita lihat di sini ada dua ayat tunggal di sini. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, anak itu terus menangis. Apabila digabungkan dengan menggunakan perkataan tetapi ini, ia menjadi ayat majmuk. Jadi di sini dua ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung tetapi menjadi ayat majmuk. Okey? Dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Okey, itu gambar yang kedua. Okey, gambar yang ketiga. Maklumat yang diberi ialah mahu menolong, meminta kebenaran. Siapakah yang mahu menolong itu? Yang mahu menolong itu Alice. Bila Alice melihat keadaan tersebut, dia mahu menolong Puan Siti, memujuk anaknya. Lalu Alice pun meminta kebenaran daripada ibu dan juga ayahnya. Jadi ayatnya ialah Alice mahu menolong Puan Siti itu. Dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Okey? Itu ayatnya. Jadi kalau kamu lihat di situ, Alice mahu menolong Puan Siti itu. Ini ayat tunggal. Tidak ada penggunaan kata hubung di sini. Dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Di sini ada kata hubung dan. Maka ayat ini dinamakan ayat majmuk. Kalau nak dikatakan ayat tunggal, dia meminta kebenaran daripada ibu. Itu ayat tunggal yang pertama. Kemudian dia meminta kebenaran daripada ayahnya. Itu ayat tunggal yang kedua. Tapi apabila digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, maka dia menjadi ayat majmuk, iaitu dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Itu gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat, kalau kamu lihat di dalam buku teks kamu itu, maklumat yang diberi ialah pergi ke meja. Siapa yang pergi ke meja ini? Iaitu Alice. Pergi ke meja Puan Siti tadilah. Berkata sesuatu. Siapa yang berkata sesuatu?
Alice berkata sesuatu kepada Puan Siti. Mengambil anak kecil itu. Siapa yang mengambil anak kecil itu? Alice mengambil anak kecil itu. Okey. Jadi dalam buku teks kamu itu, ayat yang diberi ya, cuma Alice pergi ke meja Puan Siti. Ya, titik. Dia. Lepas tu kamu kena sambung cerita tersebut. Ya, dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Kata hubung yang diberi di situ ialah lalu. Kamu ya, mesti menggunakan kata hubung lalu itu untuk membina ayat, untuk menyambung cerita tersebut ya, berdasarkan maklumat yang diberi ini. Okey. Ini contoh ayat yang cikgu beri ya. Kalau kamu ada ayat kamu sendiri yang lebih baik ya, kamu boleh gunakan. Okay, Alice pergi ke meja Puan Siti. Jadi kamu dah menggunakan perkataan pergi ke meja ini. Dia berkata sesuatu kepada Puan Siti, lalu mengambil anak kecil itu daripada Puan Siti. Okay, itu contoh ayat ni lah. Jadi kalau kamu ada ayat kamu sendiri, itu lebih baik. Jadi kamu mesti menggunakan setiap perkataan yang diberi ini untuk membina ayat majmuk, ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Alice pergi ke meja Puan Siti. Ini adalah ayat tunggal. Dia berkata sesuatu kepada Puan Siti, lalu. Ada kata hubung lalu di sini. Dan lalu mengambil anak kecil itu daripada Puan Siti. Itu ayat majmuk. Jadi di sini ya, kamu telah menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk untuk membina ayat berdasarkan maklumat yang diberi ini dan juga berdasarkan gambar. Okey ya. Kita lihat gambar yang kelima. Okey. Maklumat yang diberi meletakkan, menghiburkan, berhenti menangis. Meletakkan ya. Apa yang diletakkan? Jadi Alice meletakkan anak kecil itu ke dalam apa? Ini dinamakan apa? Ini dinamakan kereta kereta sorong bayi lah. Kereta sorong bayi ataupun kereta sorong. Kemudian menghiburkan. Alice menghiburkan anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut dengan mungkin memberikan dia mainan. Menghiburkan hatinya dengan mainan. Ini mainan teddy bear ni. Jadi anak kecil tersebut tentulah berasa gembira. Bila anak kecil ini berasa gembira, maka dia pun berhenti menangis. Okey. Jadi kata hubung yang diberi dalam gambar ini ialah serta. Serta. Jadi bagaimanakah kamu hendak membina ayat tunggal dan juga ayat majmuk dalam berdasarkan gambar dan juga maklumat yang diberi. Ini contoh yang cikgu beri ya. Alice meletakkan anak kecil itu di dalam kereta sorong serta menghiburkan hatinya dengan mainan. Okey, ini adalah ayat majmuk. Kamu boleh menggunakan ayat majmuk dulu, lepas tu ayat tunggal. Tidak ada jadi tak jadi masalah. Ataupun ayat tunggal dulu ataupun ayat majmuk. Okay, Alice meletakkan anak kecil itu di dalam kereta sorong serta menghiburkan hatinya dengan mainan. Okay, ini ayat majmuk. Anak kecil itu terus berhenti menangis. Ini ayat tunggal. Anak kecil itu terus berhenti menangis. Baik, itu gambar yang kelima. Dan gambar yang terakhir adalah yang ini. Okay, maklumat yang diberi ialah bersalaman, mengucapkan terima kasih. Okay.
Jadi siapa yang bersalaman tersebut? Ya, Puan Siti bersalaman dengan siapa? Dengan Alice dan juga ahli keluarga Alice. Ya, dengan keluarga Alice lah. Ya, kemudian Puan Siti mengucapkan terima kasih kerana apa? Kerana membantu, kerana Alice membantu menjaga anaknya. Okay? Jadi macam mana kamu nak membina ayat tunggal dan juga ayat majmuk? Menggunakan maklumat yang diberi ini beserta gambar supaya terbina satu cerita yang baguslah, yang bertepatan dengan maklumat dan gambar ini. Ya, bagaimana kamu nak menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk? Contoh ini contoh cikgu beri. Puan Siti telah habis makan. Ataupun Puan Siti telah selesai makan. Itu ayat tunggal. Ya, tidak ada kata hubung di sini. Dia bersalaman dengan Alice dan ahli keluarganya. Ya, dia bersalaman dengan Alice dan ahli keluarganya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Alice kerana membantu menjaga anaknya. Okey, di sini ada satu kata hubung, iaitu kerana. Jadi ini adalah ayat majmuk. Dia mengucapkan terima kasih kepada Alice kerana membantu menjaga anaknya. Ini kata hubung. Ini kata hubung yang digunakan, dan maka ianya disebut sebagai ayat majmuk. Daripada dia ni sampailah kepada perkataan anaknya ini dinamakan kata hubung. Okey, jadi ada ayat, ada ayat tunggal dan juga ada ayat majmuk. Okey, jadi cikgu harap kamu faham bagaimana untuk menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk dalam pelajaran pada hari ini. Okey, dan cikgu harap kamu faham ya. Jadi murid-murid, untuk tugasan pada hari ini untuk tugasan pada hari ini, cikgu nak kamu bina perenggan. Sebab objektif ataupun tujuan pembelajaran hari ini ialah membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk yang telah dibina tadi berdasarkan maklumat dan juga gambar yang diberi dalam buku teks tersebut. Jadi kamu buat dalam buku tulis bahasa Melayu untuk menunjukkan perenggan, untuk menunjukkan perenggan dan juga ayat tunggal dan juga ayat majmuk yang kita pelajari tadi. Jadi seperti biasa letak hari apa kan? Kalau hari Khamis, Khamis lah. Kalau Rabu, Rabu lah. Tarikh hari tugasan tersebut. Dan tajuk Alice yang baik hati. Jadi perenggan yang pertama ini telah pun diberi dalam buku teks tersebut. Kamu cuma salin sahaja. Jadi perlu ingat, untuk perenggan pertama tidak perlu dijarakkan dari garisan tepi ini. Ingat tidak perlu dijarakkan. Ini untuk perenggan yang pertama. Kemudian untuk perenggan kedua barulah kamu jarakkan. Perenggan ketiga pun jarak, dan seterusnya lah sehingga perenggan ke-6. Mesti dijarakkan daripada garis ni. Okey. Kemudian perenggan pertama kamu salin sajalah apa yang terdapat dalam buku teks tersebut. Perenggan kedua pun sama, kamu salin saja apa yang terdapat dalam buku teks. Perenggan ketiga pun sama,
Kamu salin saja apa yang terdapat dalam buku teks. Perenggan yang keempat, kamu mesti bina ayat kamu sendiri. Kalau kamu ada ayat kamu sendiri, kamu bina ayat kamu sendiri. Ataupun kamu nak ikut ayat cikgu ini pun boleh. Sebaik-baiknya kamu gunakan ayat kamu sendiri, dengan menggunakan kata hubung yang diberi. Perkataan yang berwarna merah ini adalah kata hubung yang menunjukkan ayat majmuk. Kamu membuat ayat majmuk. Jadi apabila kamu tulis nanti, kamu gariskan perkataan ataupun kata hubung tersebut. Tak perlu tulis dengan warna merah lah. Kamu gariskan sahaja. Contohnya lalu ni kamu gariskan, dan ni kamu gariskan, dan sebagainya lah. Jadi kalau kamu tidak pasti untuk membina ayat, ataupun kamu masih lagi tidak berapa faham untuk membina ayat tunggal dan juga ayat majmuk berdasarkan maklumat dan gambar yang diberi dalam buku teks tersebut, kamu hanya salin saja ayat yang cikgu beri dalam buku tulis bahasa Melayu kamu. Sekurang-kurangnya kamu dapat mengenal pasti ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Di samping kamu dapat meningkatkan kekemasan tulisan kamu. Baik murid-murid, jadi cikgu harap kamu faham akan tugasan yang perlu dibuat pada hari ini, yaitu di dalam buku tulis kamu. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran pada hari ini setakat ini saja. Semoga kamu dapat menyiapkan tugasan tersebut dengan baik. Dan jangan lupa, apabila telah selesai membuat tugasan tersebut, bolehlah tangkap layar kemudian hantar ke WhatsApp cikgu sebagai bukti kamu telah menyempurnakan tugasan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat maju jaya.